Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut sikit, ambil kalimah satu kata-kata sloka yang mana bunyinya dah pun dirakamkan dalam TV sebenarnya. Ni cara dah bocor dah ni, ya. Tapi belum tayang lagi, mungkin bulan sebelah ni. Iaitu bunyinya dunia dicipta untuk kita, kita dicipta untuk akhirat sana. Dunia dicipta untuk kita dan kita dicipta untuk akhirat sana. Jika hidup akhirat dicari, dunia kan pasti turuti. Jika agama jadi ikutan, hidup pasti dalam kebahagiaan. Itu bukan lagu terbaru, saja reka-reka sendiri je. Jadi insya-Allah moga-moga tak bagi tahu kepada kita dunia ini dicipta untuk kita dan kita dicipta untuk akhirat sana. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini dicipta untuk kita dan kita dicipta untuk akhirat. Jika hidup akhirat dicari, maka dunia pasti akan turuti kita semua. Maknanya nak bagi tahu kepada kita pesanan Nabi SAW, yang mana nak nerangkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Dia jadikan dunia ini tidak lain tidak bukan untuk meletakkan satu ujian, ya, ke atas hamba-hambanya. Nak tengok hamba-hamba ni apa kerja dia buat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut dalam Quran, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia, siapakah yang paling baik amalannya. Ini kerja dunia. Allah tumpang sementara waktukan kita di sini, tidak lain tidak bukan untuk mencapai dan menggarap akhirat yang sebenarnya. Dalam syair Urdu, dia ada menyebut, mere dost yaad rahoge ek din aayega na koi cheez rahegi siwa Allah. वो खालिक है, वो रोज़िक है, ताब के सब कुछ उनके हाथ में है. Apa kata dalam syair ini? Dia kata, hai kawan-kawan, ingatlah bahawa akan datang suatu hari. Kawan-kawan, ingatlah bahawa akan datang suatu hari, tiada yang tinggal kecuali Ilahi. Dialah pencipta, dialah pemberi rezeki. Setiap perkara sudah pasti di tangan Ilahi. Ini antara disebut syair-syair yang diberikan oleh sahabat-sahabat saya untuk didendakan sekurang-kurangnya memberi satu peringatan dalam kehidupan kita, yang kita ini bila-bila masa akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh itu beringatlah, yang hanya tinggal melainkan Allah sahaja. Dialah yang maha mengadili segala-gala perbuatan kita.
berdasarkan bagaimana amalan kita di atas muka bumi. Sebab tu kalau kita dengar lah kan, bila mati juru talqin dia akan bagi tahu siapa man rabbuka wa ma kitabuka. Itu soalan-soalan dah, soalan ramalan, soalan sport. Ya, udah lama keluar dah. Soalan yang paling orang tak boleh nak jawab ialah bila masuk dalam kubur, bila pergi ke hari akhirat kelak, yaumul qiyamah, dia tanya apa dia? Semayang ke tidak? Itu soalan pertama. Ya, as-sallaita am la? Kamu semayang ke tidak? Maka di situ dalam kubur dia kata tak semayang, maka dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sedarkan diri. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Ustaz ni mari ceramah ke menyanyi? Mungkin orang tanya kan, mari ceramah ke menasyid? Tapi biasalah, kalau peranan atau pengalaman saya bila dengar tazkirah kuliah di negara saya belajar di Pakistan dulu, memang guru tu dia akan menyanyi dulu, dia akan terjemah nyanyian tersebut. Kan? Macam lagu lah apa tu? Mari menyusun seroja bunga, seroja hiasan sanggul remaja, putri remaja. Buah lagu tu terjemah pula. Rupa yang elok, betul, dimanja, jangan dimanja, kerana ia elok, rupa elok macam akan jadi tua. Tak ada siapa teringin nak sanggulkan rambut dia dah, sebab dia dah tua dah, contohlah kan. So nak beritahu dekat dia apa dia, maka saya dendangkan beberapa syair nasyid ini. Tujuan apa dia? Nak cerita bahawasanya kebahagiaan yang hakiki ialah kebahagiaan yang datang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang tidak boleh dibeli dengan nilai wang ringgit, tidak boleh dibeli dengan kata orang apa dia, dengan pangkat harta dan sebagainya, sebab itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara contoh dia. Sebab itu saya nak bingkiskan dengan masa yang ada ni, insya-Allah. Tidak lain tidak bukan, apabila nak bina sebuah rumah tangga, maka anak-anda tengku dan juga tok puan dan tok puan, dia orang akan kahwin atau dah berkahwin, ya, atau yalah berkahwin lagi, yang seerti dengannya lah. Maknanya nak kena bagi tahu asas bahagia dalam rumah tangga ialah tak lain tak bukan, ciri pertama kata para ulama terkenal, dia kata mesti ada masuk rukun-rukun orang berkahwin. Apa dia? Waja'ala bainakum ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Asas rumah tangga bahagia ialah yang pertamanya berkasih sayang. Itu biasalah, ya, berkasih sayang. Maknanya kasih sayang ini saya nak terjemah, nak rangkum semua sekali. Dia punya kombinasi daripada litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Ada rasa tenang bila bertemu dengan pasangan. Yang kedua, ada rasa tengok muka isteri, rasa seronok, makin sayang dan sebagainya. Bila berjauhan, makin rindu rasanya. Itu syarat-syarat dalam rumah tangga nak dapat bahagia. Sampai peringkat diberitahu oleh Rasulullah SAW macam mana perempuan yang solehah, isteri solehah macam mana. Nabi kata, idza nazarta ilaiha sarratka, idza nazarta ilaiha sarratka. Bila kamu tengok muka isteri kamu, menyukakan kamu, bukan mencuka, menyukakan kamu. Ya, sebab tu bila menyukakan kamu, maka isteri berperanan apa dia? Tubuh badan dia mesti sentiasa cantik di depan mata suaminya, bukan dekat tempat kerja. Ya, kadang-kadang isteri tempat kerja dia punya bubuhnya bedak sampai suami pun tak kenal bini sendiri.
Sebab di rumah macam Pontianak harum sunal malam. Rambut berebang, pakai chopstick, cucuk mi sanggul. Ya, chopstick diterlupa bawa balik ke Chinese food restaurant. Ya, boleh bubur. Ya Rabbi. Bedaknya bedak siam nak beli. Pak 3 botol RM10. Bedak siam ni kena kocok sebab bawah dia berkeladak, atas cerah. Kocok dulu. Tempek muka. 5 minit baru timbul bedak. Kadang-kadang suami boleh meninggal jantung. Sebab apa terkejut, kena black out pula. Ya? Nak tahu daripada itu bedaknya. Baju yang dia pakainya. Baju ni pakainya. No, masa pergi honeymoon 12 tahun yang lalu. Beli baju Langkawi. Tulisan lang dah tak ada, dah tinggal kawi je. Anak ceritanya peringkat punya lah teruk. Nak cerita apa dia? Perempuan, iza nazarta ilaiha sarratka. Bila kamu lihat wajahnya menggembirakannya. Bila berpisah kamu merinduinya. Ya, bila kamu berada di depan matanya kamu menyintainya. Jadi bonda-bonda, mak-makku, tengku-tengku sekalian, mana fikir-fikirlah macam mana. Dan dia ni kena kekal. Kena kekal. Daripada mula berkenalan sampailah nak meninggalan. Tengok je kan? Daripada mula berkenalan sampailah peninggalan. Nak saja mesti benda ni tak boleh putus pun putus. Ada orang tengok sebab tu yang Datuk orang perempuan dia, Tuhan bagi dia, hati dia cepat merajuk. Kalau dia minta tak bagi, dia merajuk. Lebih teruk buah mempelam jadi jeruk. Punya masam. Maknanya cepat merajuk. Tetapi orang perempuan isteri ini, Allah Tuhan bagi, dia mudah dipujuk. Angangguk di bangku ya. Mana? Mudah dipujuk. Cepat merajuk, mudah dipujuk. Ya. Sebab itu mana ada lagu-lagu tentang lelaki. Tengok. Ada pernah dengar lagunya tajuk Sulaiman, oh Sulaiman, tak ada. Tak ada lagu nama Haslin, oh Haslin, tak ada. Tak ada nama lagu apa nama ni, Abdul Karim, oh Abdul Karim, tak ada. Semua lagu Rozana, kau gadis idamanku. Siapa nama Rozana perasan tak sudah. Dia punya kepala macam kura-kura masuk dalam tempurung tu. Ya, lagu perempuan. Kau Jesnita, perempuan. Susana, kau gadis idamanku. Teng 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 teng, perempuan. Jarang dengar lagunya. Ya Khalid, oh Khalid, tak ada. Tak ada nama Khalid, tak ada. Nama Ibrahim pun tak ada. Nama saya pun tak ada. Tak ada orang buat. Orang penulis lirik ni pun dia tak kenal nak buat nama lelaki. Zubaidah, anak Cik Maimun. Tengok kan? Apa lagi? Isabella adalah perempuan. Siti Zubaidah, oh Aziza, oh Fatimah, semua. Sebab apa? Inilah wanita. Sebab tu lagu Kepratasa pun dia kata apa dia? Telah. Apa dia lagu tu? Ingat tak? Tak ingat dah ya. Anak ceritanya apa dia? Orang perempuan cepat merajuk, mudah dipujuk. Sebab tu kekuatan orang perempuan bukan tangan. Kekuatan orang perempuan bukan dia punya kaki dia untuk menyepak suami dia. Kekuatan bukan pada tubuh badan. Walaupun dia besar sekalipun, tidak ada kekuatan. Apa kekuatan perempuan? Apa dia? Lidah. Untuk jadi pensyarah. Sebab tu saya luar penceramah, balik rumah isteri saya penceramah. Abang ganda bantahan bagaimana bang? 4-5 patut tak nak. Di rumah dia pensyarah, maka di luar saya penceramah. Suami yang baik bila dengar syarahan dia, dia kena diam. Dia tak berlawan. Tok guru saya Datuk Mahmud Zudi, saya ingat masa kat UM 1997 dan 2001, dia kata kita Tok laki ni kalau isteri dia bebe, hok kecek kita kena diam molek lah. Sebab mana-mana tok laki kalau bini duk bebe belete, kita lawan waktu tu juga. Memang suami tu bodoh. Maknanya kena dengar bagi elok. Sampai peringkat dikatakan, ada riwayat menyebut Sayyidina Umar kata beletir isteri itu adalah hiburan. Suami yang baik bila isteri dia berhibur, menyanyi ni berhibur,
suami kena menari. Biasalah kan. Abang lambat pulang, suami ya akan juga. Itulah kalau diibaratkan lagu tadi ni, nak beritahu. So bukan bermakna nak menang perempuan, tidak. Maka suami yang baik, dia mendengar karena leteran isterinya. Ya, kata Sayyidina Umar, ndak tak kamu ini kalau isteri kita berletih dekat pasar berjalan. Ya, ini bagi contoh. Sebab tu orang perempuan kalau dia mula bercakap sama grup dia, jangan berhenti. Ya, sebab tu bila dia sambil makan kuih pau pun boleh cakap lagi. Sambil tengok TV, mulut marah pelakon jahat tadi ni. Ya, tapi kain boleh lipat baju. Kalau bagi orang lelaki, taubat lahum tak boleh buat. Rosak baju kena basuh balik. Ya, ini bagi contoh dia. Cuma nak bagi tahu sini pada rumah tangga bahagia ialah mesti wujud kasih sayang, cinta mencintai. Sebab tu Nabi sebut dalam bab ini, kalimah madah ini suatu orang kata rukun dalam pertuturan antara suami isteri. Suami tidak boleh tengking isteri dia. Isteri lagilah haram mengangkat suara tinggi ke atas suami dia. Sebab tu Nabi kata, ketika bersama dengan isterimu, janganlah terus kamu bersama dengan dia. Maksud dia apa dia? Bersetubuh. Maka berkatakanlah kata-kata indah, awak ni nampaknya cantik betul. Bunyi macam suara kartun ahli bahasa tu kan. Betul ke bang? Awak kalau tak ada depan saya, siapalah saya. Abang ni kadang-kadang boleh percaya dengan abang. Lepas tu kan, mungkin suara berbunyi, suara dah beralih dah. Nak terima dia dengan kata-kata indah, ya. Sayang, di ketika ini abang berada di tepi pantai Batu Kerenggi. SMS. Dan ketika ini aku mengutip seketul batu, aku ukir namamu di batu itu. Lalu ku campakkan ke mukamu sayang. Sakit kan sayang? Contohlah. Sakit. Sayang, betapa sakitnya wajahmu dengan balingan batuku itu. Maka begitulah betapa sakitnya hatiku bila hati ini mula merindui dirimu. Jangan salin itu hak saya, copyright dah daftar dengan Maipo dah. Nak cerita apa dia? Nak bagi tahu bahasa kena jaga. Kasih sayang dari sudut bahasa. Kasih sayang dari sudut bagi apa dia? Iaitu ada kenal mengenal di antara satu sama lain. Kenal. Budaya orang-orang Banjar lain dan orang Jawa. Orang Banjar kan bisa je tak? Orang Jawa cara Jawa, kahwin dengan anak dara Banjar. Orang Kelantan kahwin dengan orang Selangor. Budaya berbeza, bahasa pun berbeza. Nampak kan? So mesti kenal suami kita tu siapa, pasangan kita tu siapa. Walaupun ingat ni bukan ceramah untuk sekahwin tapi dalam rumah tangga sekarang yang terbina ni, termasuk saya yang bercakap baru 18 tahun berkahwin. Yang kedua, kena ada saling faham, memahami dalam rumah tangga. Kena faham. Kadang-kadang ada di kalangan kita kahwin dengan mak saleh. Ya, ramai artis kita kahwin dengan mak saleh, atau mungkin kaum kerabat juga ada kahwin orang putih. Orang putih dia punya gaya hidup berbeza. Maka kalau dia tidak faham, kita kenal dia tak faham. Ta'arun, kita kenal dia tak tahu, dia tak faham. Wajib kita memahamkan dia. This is our apa putih kata? Culture. Bukan culture ni. Mana? Ini kita punya budaya. Ni bagi contoh. Mak saleh kalau mandi, start pada depan rumah, masuk dalam, dia bogel je kerjanya. Mari kampung Sabak Bernam, dia buat begitu, meloncat Pak Mentor. Ini nak ceritanya. Ya, ada sahabat kita di belah Kedah dapat menantunya orang barat, orang apa nama ni, UK. Dia perangai pun macam buat style sana. Selamba dia je berjalan. Ya, kita kena faham. Sebab apa? Sebab boleh menyebabkan keretakan bahagia dalam rumah tangga. Kena fahamkan dia. Mak saleh dia makan apa? Dia makan Pizza Hut lah, makan pizza, makan burger. Hari-hari nak makan burger, jenuh mak mentua buat. Ya, kadang-kadang daging di dalam roti, kadang-kadang roti dalam daging. Nak pening dah mak mentua buat. Orang burger ni daging dalam roti, mak mentua silap buat roti dalam daging. Tak bengong mak saleh tadi. Sebab apa? Sebab tak faham. Yang sebenarnya apa dia?
bahagia dalam bentuk berkasih sayang, ialah kena ada rasa bertolaan ansur budi bicara. InsyaAllah saya yakin perkahwinan yang panjang, perkahwinan yang lebih lama yang berlaku, yang kita lihat dan kita bayangkan bagaimana perkahwinan Tengku Datuk Sulaiman dan Raja Tok Puan Azrina, tak lain tak bukan, selalu yang saya cakap banyaklah, mesti ada benda ni. Kalau tak ada, confirm kahwin setahun 2 tahun, hampuaklah wedding year, wedding ke benda dah nak sebut tak kerti. Kahwin 2 tahun bercerai-berai. Sebab apa? Sebab kahwin tak ada kasih sayang yang pertama, tak kenal dan tak faham suasana. Ni contoh. Ya, saya yakin. Dan saya pun kena 17-18 tahun kahwin, belum matang masa kahwinnya, baru 18 tahun. Duk berhati-hati supaya jangan miss berkasih sayang, yakni bahagia, atau B yang pertama, berkasih sayang. Dan yang terakhir, yang paling penting, ta'awun, rumah tangga berkasih sayang, atau B bahagia tadi ialah, iaitu rumah tangga yang ada semangat tolong menolong. Subhanallah. Kana Nabi fi mihnati ahlihi idza sami'an nida fa kharaja ila shalah. Ditanya pada isteri Nabi, macam mana Nabi duduk dalam rumah? Nabi kalau duduk rumah tak menang tangan. Itu dia buat, ini dia buat, itu dia buat, ini dia buat. Dengar saja azan, dia keluar pergi sembahyang. Tengok kaedah Nabi tolong isteri dia. Subhanallah. Ya, dalam kaedah ni suami kita atau kita macam mana? Ni bagi contoh. Ya, ada orang tanya, ya, orang tanya, Ustaz, macam mana dapat suami pemalas? Macam mana dapat suami pemalas? Dalam bahasa kasar je, nasib engkau lah dapat malas, kan? Tapi kena banyak bersabar, berdoa lah, buat sesuatu kerja yang membawa kepada tolong menolong. Ya, tu asas dia. Kalau buat masak, dia tak nak masak, cari buat kerja lain. Contohnya, abang tolong kerja angkat pasu bunga. Dah kau ni buat kerja betul, gitu je. Dia berbakat tolong angkat pasu bunga. Suruh masak, dia takkan masak, sebab memang dia tak kerti masak kemungkinan, atau dia malas dan sebaliknya. Tapi kaedah tolong menolong inilah, ya, maka kita kena ingat akan mengeratkan lagi kasih sayang dalam perkara, iaitu berkasih sayang dalam wujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan seterusnya kita ingat bahagia saya nak petik sini ialah, iaitu pasangan rumah tangga kita adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suami adalah amanah, isteri adalah amanah, dan harta benda yang ada dalam rumah adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suami yang baik, dia kena amanah dengan pemberian Allah melalui isteri dia. Asal kena amanah. Sebab tu Nabi kata, isteri perempuan bukan dicipta daripada mafhum hadis, daripada tulang tangan untuk kamu sepak-sepak dia. Isteri bukan dibuat daripada tulang kaki nak kamu terajang sepak dia. Tapi isteri dibuat daripada tulang rusuk untuk kamu damping dia. Nampak kan? Tulang rusuk mana sentiasa beriring, berpeluk dengan dia. Ya, nak cerita apa dia? Itulah amanah yang Nabi buat isteri ni untuk suami. Sebab tu Nabi sebut, ya, ad-dunya mata, dunia ini merupakan tempat hiburan. Wa khairul mata al-mar'atu salihah. Sebaik-baik tempat hiburan bila dapat isterinya baik. Allahu akbar, ya. Dapat isteri baik ni, perekat dia apa sahaja yang disukai oleh suami dia diutamakan daripada apa yang disukainya sendiri. Saya yakin ni, mama engku, tengku-tengku dan sebagainya, datuk-datuk, datuk-datuk Tan Sri dan sebagainya, saya yakin ada isteri semalam 2 hari lepas terakaman dengan Astro soalan, ya, macam mana, ya, apakah seorang isteri yang mengutamakan menu dia lebih kurang aja, tapi satu benda bab makanan suami dia jaga betul. Abang nak makan apa, SMS tu Assalamualaikum bang tu,
Benar mungkin pe. Suami kita pe jela. Kan? Kata biasa ringkasan SMS kan. Abang nak makan dapur. Hari-hari. Kadang-kadang nak rimah lelaki dia buat je. Tapi suami yang baik daripada layan apa-apa je lah. Dia masak, dia tahu suami dia suka makan masak lemak cili api. Dia buat masak lemak cili api. Suami dia kata abang mengidah nak makan laksa utara. Dia buat laksa utara. Abang rasa nak makan kuih tingkat. Dia buat kuih tingkat. Abang rasa nak makan kuih sabrit. Dia benar kata buat kuih sabrit. Dia telefon Kak Pia. Assalamualaikum Kak Pia. Reti tak buat kuih sabrit? Reti ya? Kata, boleh tak buat kat 4 kilo? Tu dia banyaknya. Naik Parkinson Kak Pia tu buat. Nak jamu laki orang. Madrabah itu. Dia kata, apakah ini juga isteri solehah? Yes. Juga termasuk isteri yang baik. Erti kata kalimah lughawi bahasa tadi, solehah tu baik. Tengok sampai peringkat dia macam tu. Ya. Suami dia pakai baju, abang tak bel lah baju dia bang. Bang kan orang terkenal, abang kena pakai macam ni. Kita dah pakai baju dah, kena londeh balik. Abang tangga, kalau tidak jangan keluar rumah. Punya garang baiklah kata dia. Pakai jam ni tak kena cara. Warna jam dengan lengan tak sabar. Pi kedai jam beli sebiji kat 10 jam. Memang kejam. Yalah, kejam tengok jam. Nak beritakan jam ni tak sama, bergaduh dah. Tengok, ada seorang sahabat taraf tu guru lah, profesor, datuk doktor dot. Dia pergi Mekah, dia isteri dia Prof Datin ni, dia prof juga Datin ni, dapat cium Hajar Aswad. Hajar Aswad ni kan sunnah je, naik atas bilik hotel. Abang dah cium dah Hajar Aswad. Ada lagi ramah cium kapo ramah. Abang ni cium lah. Mula dah marah tu. Bukan senang kita nak sapa selalu sini. Allah sunat je kan. Sunat. Abang memang selalu sini. Abang sedap je goyak selalu. Habis kalau abang mati lepas ni, kejut dia. Agak gila dia juga. Dia pun turun. Dia tengok ramai lagi orang duk cium. Dia patah balik, dia singgah makan kabab Turki bawah hotel. Dia naik tangga, bukan lift, dia pakai naik tangga yang biasa ni macam ni. Naik patah 3 tingkat. Orang tua naik. Perok ni umur kat 60 tahun dah. Penat dah? Penat. Buka tu gong. Penat gila kata dia. Abang cium dah? Dah. Dia cium apa? Cium kabab. Itu je. Nak cerita sampai peringkat begitu. Ya? Sebab tu isteri ni sampai peringkat suami dia buat macam mana pun dia jaga. Sebab itulah orang macam dia pergi mana-mana pun kata orang, akhir sekali isteri ni juga dalam ingatan dia. Sebab itulah anak ramai macam mana pun isteri masih ada, isterilah juga diribut, isterilah dia suami dia akan meninggal. Walau anak dia besar mana hebat sekalipun, isteri jugalah yang akan ujuk dia, akan belai dia ketika saat nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas kita tengok sejarah Nabi meninggal, diriwayatkan Nabi meninggal di atas riba isterinya yang bernama Aisyah. Ya, sebab Aisyah punya amalan, dia suka riba isteri, riba Nabi balik daripada luar. Ya Rasulullah, mari sini ya Rasulullah. Marilah, letakkan kepala awak di atas paha aku ini juga. Tak. Nabi pun letak kepala, Nabi sikat rambut dia. Aisyah sikat rambut, basahkan kepala Nabi. Cuba kita cek lah, agak-agak kita buat ke tidak? Contohlah, suatu hari Nabi beriktikaf di bulan Ramadan. Aisyah merinduinya. Lalu Aisyah pun pergi ke masjid cari Nabi. Nabi kata, awak dah tahu apa? Bukan awak tak tahu saya iktikaf. Gitu. Dia nak apa? Cuma Nabi keluarkan kepala, Aisyah pun sikat rambut Nabi. Subhanallah, mamangku datin-datin, datuk-datuk. Agak-agak kita buat gitu. Contohlah, nampak benda ni remeh. Sikat diri. Aku beli sikat dan 60 sikat aku beli. Tu dia semua sikat boleh.
Tuan-tuan sekalian, sampai peringkat tak diceritakan kepada, nak bagi tahu sampai peringkat begitulah amanahnya jadi seorang isteri, begitulah amanahnya jadi seorang suami. Sebab itu bila suami kata I tak suka you bawa masuk friend you yang I tak suka, walau you suka I tak suka, you tak boleh masuk, memang betul. Seorang isteri dia tidak boleh bawa masuk kawan-kawan dia yang suami dia tak suka tengok. Bawa masuk berdosa. Ni temalan Datuk Mufti pada sini ni. Bawa masuk isteri tu kawan dia dosa. Sampai peringkat macam tu. Ya, sebab tu tak adalah mudah. Kadang-kadang orang kata kau keluar rumah ni siap kau. Tu kadang-kadang hak suami melampau tadi ni. Dia taklid pula dengan hukum macam tu. Tapi nak beritahu, suami tak suka, maka tak boleh orang tu ada kat rumah kita. Kenapa dia? Nak cerita amanah. Begitu juga dengan suami. Isteri tak suka, cakap kadang-kadang suami ni mulut dia ya Rabbi, suka lepas mulut. Melepas kat bilik air tu lah cerita. Ni melepas mulut. Badan kau macam cicak kubing. Orang gelap, keh orang gelap. 20 tahun kemudian kahwin, badan mula membengkak. Gemuk lah. Tengoklah kakak kau tu sama dengan tuan drum. Orang gelak kat kakak, walaupun kakak ipar ataupun kakak sendiri, isteri dia terasa. Sebab itu ada juga suami bercakap lepas mulut, gurau tak kena tempat. Awak sedarlah, awak tu sejak kahwin dengan I yang awak sedang. Kalau tidak jangan haraplah duduk kat belukar sebab berenam je lah jawapannya. Isteri tu celaka punya suami. Tak boleh. Ya, tak boleh. Kalau saya cakap macam tu berdosa saya. Atau segi adabnya, orang kata dalam bahasa Melayu kekurangan ajarin. Kurang ajar lah tu. Dapat suami macam tu. Ini sebagai contoh. Yang seterusnya disebut lagi pada amanah dalam rumah tangga. Rumah tangga bahagia, rumah tangga yang ada saling amanah di antara satu sama lain. Itu kena pegang, ya. Yang ketiganya ialah dia panggil bahagia, iaitu kena ingat masing-masing kena saling mengharmonikan rumah tangga masing-masing. Sebab tu ada orang tanya, boleh tak Ustaz, saya nak menari dengan suami dalam bilik tidur sebelum tidur? Lantak je lah, nari je lah. Tapi jangan buka lagu hap-plek-plek, lagu rock-rock, penat, tidur-tidur meninggal terus. Boleh tak dia nak dengar lagu ni nak tidur? Dengarlah, benda ni rulu, benda ni lara, dah moga-moga tak masuk dosa. Mungkin dia pegang, Ustaz boleh tak karaoke dengan suami sebelum tidur? Lagu apa? Engkau laksana bulan. Contohlah kan, nyanyi, lepas tu tidur, tak ada masalah. Yang tak boleh duk gayau cekah-cekah depan orang, itu masalah besar. Ini contoh dia. Boleh lagu apa pun, biarpun kata dekat suami, Gunung Fujiyama, Fujiyama tu nak cari nak Bukit Melawati pun tak takat naik, Bukit Gunung Tahan pun tak larat nak panjat. Nak panjat Gunung Fujiyama, tapi boleh, tak ada masalah. Kenapa dia? Nak mengharmonikan suasana rumah tangga. Ni apa ni, rumah beli-beli membazir ni, beli kursi mahal-mahal ni. Biasalah orang dah mampu, yang awak cemburu buat apa? Kan? Dulu duduk kat kampung Kedah, Allah, rumahnya mana ada sofa-sofa, ada kursi bangku, sofa dah hilang. Duduk atas besi bangku tu 2 jam, nampak belopak buntut tu, punyalah kerah je. Bila dah kahwin, dapat isteri balik datang kerja syahalan pun sebagainya, kaya raya, dia buat cantik. Tengok bubuhnya gambar, kita nak tengok tak kerti gambar apa tu. Tengok gambar hujung tu, datang apa gambar tu kan? Kita tu apalah tengku tok puan, punya pasal lah, sebab ini imajinasi dia orang. Nampak kan? Bila tengok je sejuk mata memandang. Ada orang suka beli akuarium 3 tingkat, atas ikan haruan, bawah tengah ikan keli, yang hak bawah sekali ikan jerung. Contohlah kan,
Bila terkejut dia kan, takut. Iya. Contoh, ada orang rumah besar ni, dia buat apa? Dia buat macam air terjun. Ada tak? Air terjun beri kelok. Maklumlah bekas pegawai orang seni dulu. Bila dia dah kaya-kaya, teringat perkampung asli ada air terjun, dia buat air terjun. Buat, tak ada masalah. Sebab apa? Suasana tu mesti harmoni. Walau bagaimanapun, ikut kemampuan pasangan, bukan peringkat ikut nafsu masing-masing. Sesuailah dengan keadaan yang ada. Ya, kalau saya sesuai dengan cara saya. Mungkin tengku, mak engku, datuk-datuk, datin sesuai dengan cara masing-masing. Tetapi diingatkan, jangan sampai peringkat rosak bahagia bila paksa pasangan turuti kehendak kita. Itu bukan bahagia, itu merana jawapannya. Na'udzubillah min zalik. Ya, sebab apa? Sebab semua ni duduk di dalam. Bahasa Hindustan kata, jika aap kedil kiada बहुत खराब हो गया है, आप क्या करते हो? Bila dalam anda rosak, you buat macam apa pun semuanya rosak. Ya, jika aap kedil kiada बहुत पागल हो गया, आप क्या करते हो? आपको jawab नहीं कर सकते ना? Tak boleh jawab. Sebab apa? Dalam anda dah burn, dah terbakar dah. Tengok kan? Ni kena ingat. Jangan sampai peringkat suami meninggal, ya, harta bendanya peringkat. Takut apa? Takut tinggal hutang yang begitu banyak. Sesuai dengan keadaan pasangan. Ada orang suaminya kerja biasa je, kerja biasa. Isteri ni anak orang-orang hebat-hebat, kahwin dengan suami tadi, ya. Suami gaji 4,200, isteri gajinya 14,000. Nak suruh suami beli mah, memang lemah. Ya, pergi dekat Diana Jewel ke, pergi dekat apa nama ni, Habib Jewel, pergi dekat King Kong lah, apa Pokong. Ya, abang beli tu beli ni, memang tak cukup duit. Nak bagi tahu pada dia sesuai dengan apa yang ada pada seorang suami atau pasangan, ya. Maka isteri boleh membelanja suami. Sebab ada soalan tanya, boleh tak isteri bagi zakat dekat suami? Ini isu ni, ya, Datuk, isu dia, boleh tak isteri bagi zakat dekat suami? Lalu ada hadis Nabi menyebutkan, bila Nabi tengok gelang tangan isteri tu besar benar, ya, dengan keadaan kiraan tu dah melebihi yang sepatutnya, maka Nabi kata bayar zakat. Isteri dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi duit zakat ni dekat suami saya? Kenapa? Sebab suami saya pun nak makan pun susah. Nabi kata boleh bagi kepada dia. Boleh. Ada hadis dalil boleh, tetapi melihatkan kepada suasana suami dia. Maka kita ni seboleh-boleh kena membayar zakat kepada orang yang berhak dilantik oleh pihak tuanku misalan, ataupun Baitul Mal, ataupun Amen. Maka kita pun salurkanlah begitu permohonan, suami saya susah dan sebagainya. Itu dipertimbangkan. Tapi nak cerita soalan macam tu, jawapan memang berlaku. Sebab suami tak mampu. Ada ya suami tak mampu. Ada suami saya pernah tolong kirakan di zaman Allahyarham ayahanda saudara saya Ustaz Nasrullah Ahmad, dulu Imam Masjid Subang Jaya, ya, dia kahwin dengan mak saudara saya. Orang tu umur lebih kurang 52 tahun, lelaki, bachelor, belum kahwin lagi, ya, antar tu, anak turun tua. Dan ada seorang under tu, anak dara tua, gaji dia lebih kurang 18,000. Saya tak tahu kerja benda, ya. Dia kata dekat Allahyarham, Ustaz tolong carikan suami kat saya, boleh? InsyaAllah Ustaz cubakan. Cari saya jumpa hamba Allah ni, memang Masjid Darul Ihsan Subang Jaya tu saksilah. Dia tak pernah, ada dia je, adalah dia kerja MPSJ dulu ni, ada je Zuhur Asar, adalah dia sembahyang, orangnya bagus amal ibadat, ya. Lah tanya-tanya, dikira sama dia, setuju tak? Dia kata, Ustaz, anda susah. Tak apa, dia kata
Asalkan suami itu sembahyang, ada sedikit agama, semua dia tanggung. Alhamdulillah, sampai hari ini ya, suami dia pun berhenti kerja MBPG dulu, MPPJ. Sekarang ni suami dia jadi driver dia, bawa dia ke mana-mana dia pergi, dan dia berikan bantuan dekat suami dia. Tak salah. Kenapa dia? Ini isteri yang mulia, dia tak ungkit apa harta yang diberikan kepada suami dia. Ini pun termasuk sekali ya? Kemudian antara yang disebut, iaitu bahagia ni, kita katakan setiap pasangan mesti kena ambil hati di antara satu sama lain. Ambil hati ya, bukan ambil hati turun meninggal ya. Maksud dia ambil hati ni pada dia, jaga hati. Kadang-kadang ada mak mentua, jaga hati mak mentua. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang duduk sekali dengan mother ataupun father-in-law. Ada yang bela mak sendiri ada. Ingat, bila bela mak sendiri ni, mak perempuan kena tengok suami ni suka tak suka. Bila suami nak bela, nak jaga, minta maaf bela, orang Kelantan ni bela lain bunyi dia ya, bela ni jagalah, didik, nak jaga anak perempuan dan sebagainya. Mak isteri ni bincang dengan suami, sebab takut silap-silap bercakap, kecil hati. Ibu bapa ni ya, makna kena sabar banyak. Termasuk saya sekali, macam mana merengek anak waktu kecil, begitu jugalah bila dah makin berumur, merengek-rengek juga dia. Kadang-kadang dia tanya kita pegang kunci, kau nak pergi mana? Kedai mak, aku nak ikut. Tak pening kita. Aku nak, mak duduklah kejap, saya keluar kejap je. Alah, aku nak ikut juga. Aku boring lah dalam rumah ni. Jangan, mak duduk di dalam rumah. Semua nak ikut. Berdosa, kurang ajar anak tadi ni. Mak nak ikut, ya jom mak. Bawa lori trailer pergi. Betul, sebab tu Al-Qamah, kena Al-Qamah. Al-Qamah ketika hendak mati, dia adalah sahabat mulia Nabi. Ketika nak mati, tak boleh syahadah diucapi. Lalu Nabi mengarahkan agar Al-Qamah dibakari. Diberitakan kepada ibunya. Ibu kata, apa ke benda lah Muhammad nak bakar anak aku? Kalau tak nak bakar, makcik datang mati maaf, kata ringkas cerita. Lalu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa lah kau nak bakar anak aku ni? Makcik, Nabi ni bergurau. Makcik, kalau mati tak boleh ngucap ni neraka, jawapannya makcik. Jadi alang-alang kita bakar je ya, kita bakar je lah. Jangan ya Rasulullah, saya maafkan anak saya, baru boleh mengucap la ilaha illallah. Bayangkan sahabat pun kalau buat tak ada adab dengan ayah mak, nak mati mengucap payah. Kadang-kadang kita ni bukan sahabat, kita ni orang biasa je. Bila tanya kenapa makcik jadi macam ni, maka mak dia kata kepada dia, once upon a time, suatu hari, Al-Qamah bawa balik makanan ke rumahnya, dan aku ada di rumahnya. Al-Qamah bawa makanan, lalu istrinya disuapkan dahulu makanan itu. Aku kemudian, betapa kecilnya hatiku ini kan perbuatannya. Dia dendam simpan. Lah, kecil punya ayam mak ni pun relax lah mak. Oh, dah hak dia. Kalau suami ingat ni, kita orang perempuan, kita tak pasal saya ni perempuan. Wahai orang perempuan, kalau dia mak mentua tu, mak suami kita, maka apa benda pun, mak nak makan apa, bukan suami tu, mak nak makan apa,
Tapi kalau ada mak perempuan sendiri, tak elok. Abang nak makan apa, baru mak. Nampak tak? Ni contoh nak beritahu ni. Mak nak makan apa, Ita masak. Makanlah apa benda pun aku tak kisah, asalkan makan udahlah, kata dia. Asalkan makannya waste. Apa benda pun mak. Sebab apa? Takut suami mati tak boleh mengucap. Kenapa dia? Betapa pentingnya ambil hati dalam rumah tangga untuk mewujud dan membibitkan kasih sayang atau bahagia dalam rumah tangga. Anak-anak pula bercakap something dengan mama. Alah, mama apa tahu? Sama mama boleh lah macam ni. Mak tu kecil hati, tak usah nak bohong lah. Anak ni dia kahwin, ya, duduk di mana pun dia tak akan kecap sebab mulut dia biadab dengan mak ayah. Itu termasuk dalam rumah tangga bahagia. Ini contoh dia. Ya, sebab itulah peringkatnya ambil hati ni. Nabi kata apa dia? Tahadu tahabbtum. Itu bukan lagu Nistan, lagu Arab. Tahabbtum. Berilah hadiah, bagilah hadiah. Kamu akan rasa cinta mencintai, suka menyukai, ya? Tengok tadi datang bawa kek, tak bawa pun tak apa. Tok Puan Tarina pun duit banyak boleh beli, kan? Ini contoh dia. Bawa lah bagi kat Datuk Teguh Sulaiman, ya. Bagilah kek besar mana, dia pun duit banyak boleh beli kek setengah rumah ni, dia boleh beli, boleh berenang dalam kek. Tapi pasal apa? Budaya bagi ni kita rasa seronok. Telefon tegur, ini ada deriam ni 1 lori, kata aku nak makan. Saya balik dari Sengkang, kata dia. Bawa je lah. Bam buat. Kita rasa seronok apa-apa. Kau beritahu dia wak tu yang hantar deriam kat kita. Nampak tak? Dia mesti dia rasa nak balas balik. Tahabbtum fima bainakum. Ada rasa saya. Sebab tu rumah tangga kata, boleh tak Ustaz macam pergi makan dekat tempat-tempat restoran mewah-mewah ni, bawa bini anniversary, wedding day, boleh? Bagi tahu dekat restoran tu jangan cerita apa, biar black out sekejap, boleh I bayar you 2,000, duit banyak, bagi je lah. You tolong black out sekejap lampu ni. Wah, terkejut tu. Ya, tengah-tengah nak makan, silakan, sila sayang, makan sayang. Ataupun abang makan abang, sedap abang restoran ni, makan-makan, perak, lampu tutup, oh mak, lepas tu teng, happy birthday to you, oh gitu punya dia kan. Allah selamatkan kamu. Walaupun nampak dia benda macam main-main, macam lara, tetapi ada rasa kasih sayang. Sebab pasangan ingin ambil hati pasangan masing-masing. Ini tidak hari lahir dia. Abang nak makan apa? Nak makan kita, nak makan tak apa. Boy, kasar bini punya suara gitu. Suami balik letih-letih, daripada main golf lah contoh. Suami balik-balik, aku I tak nak makan, I nak makan dengan my wife kat rumah. Dia masak special for me. Balik-balik suami tengok, mana makanan? Dia tanya soalan, tak patut ke isteri tanya, abang nak makan tak? Kalau abang nak makan, I nak masak. Kalau abang tak nak makan, tak nak masak. Suami ni bela tu otak dia. Tanya aku soalan macam periksa. Suami tengok aja, isteri berserabut macam pontianak hari Senin malam. Tengok muka bulu kening menjatuh sebelah dah. Muka berbirai mukanya. Bukan berbirai pula. Muka berbirak dah. Tak apalah, tak payahlah, I pun dah kenyang dah. Dia tengok jawapan dia, percayalah. Lalu dia telefon kawan dia SMS, call me urgent. Call me, CLL, kullu me urgent. Kering. Oh ya kau Adin. Okey tak. Dia bohong dia. Mana tu Din panggil dah sejak. Dia apa? Dia ajak Din makan kat restoran kat luar. Sampai restoran tu, Assalamualaikum Abang. Abang nak makan gapo? Sabdu tu, pi tu.
Abang nak makan gapo? Makna ada double P. Ada toyek, ada tongging. Contohlah kan. Ada pilih nak makan gapo? Panggil abang lembut, contohlah. Walau geram dengan pasangan, marah dengan bini, marah dengan isteri, dengan suami, tetap kena ambil hati dalam rumah tangga. Contoh dia. Ya. Ini suami ni, betul, serika seluruh sekejap, air nak keluar dah. Datuk panggil ni, dia serika. Said ni duduk belakang bukan depan. Yang tajam jenuh kawan tu pakai zip belakang. Said yang tajam ni dibuh kat belakang ni, punya geram. Gitu. Contohlah kan, bibik balik Indon, cuti raya haji, sembelih lembu banyak sangat sana, kaya lebih. Bayangkan Said slow ni duduk di belakang. Suami jalan macam mana? Pakai slow zip belakang. Bubuh baju rehan tak nampak zip kat mana. Bila berjalan jadi macam ni. Kalau dia angkat, dia kata orang ni terbalik kepala ke? Ya Allah, tuan-tuan, ni contoh dia. Punya marah, geram. Suami pula kadang-kadang buat hal. Makan sekarang ni. Sambil belajar tak ada. Kita buat molek dah. Sambil belajar pula dia nak. Abah, makanlah. Sambil belajar pula ada. Itu mana cukup. Awak dah tahu saya kalau tak ada sambil belajar, saya tak boleh nak makan. Abang ni. Tu dia ambil cabai, dia ambil belacan, lesung batu, tong. Nak makan apa-apa je. Ikut kepala otak dia je nak makan. Dia tak tahu orang penat. Perak cabai mocik kena mata, celaka cabai ni. Lama-lama suami mati 6 bulan. Sebab makan makanan yang dimaki hamba oleh isteri dia. Tengok. Apa dia minta suami? Abang, boleh tak hari lahir ayang ni abang belikan ayang bisik? InsyaAllah. Kalau abang ada duit, abang beli untuk awak. Kalau abang tak ada duit, awak belilah sendiri. Ya, apa salah? InsyaAllah. You find a way. Ya, InsyaAllah you find a way. Pasti ada jalan dia. Tapi pasal masing-masing dia ada ego masing-masing. Ini kena ingat ya, kita ada. Kemudian dengan masa yang ada ni, ya, sudah pukul 3.30 dah. Tunggu ya. Pukul 4 tengku angkat begini. Pukul 4 ya, bukan 4 ya dah. Pukul 4 dah. Iaitu apa dia? Gigih rumah tangga ini, sedangkan lidah lagi kan tergigit. Lidah boleh tergigit, belum gigit yang lain lagi. Nampak kan? Bercakap marah. Rumah tangga ni kena sabar banyak-banyak sebelum kahwin. Betul lagu daripada ada tu lagu tu. Bila orang bercinta semuanya indah. Betul. Bila dah suka ada-ada aja. Betul. Sebelum kahwin, ya Rabbi, naik motor dua-dua zaman miskin dulu, naik motor dua-dua kat tangki minyak. Punya rapat. Lepas kahwin, bini pegang besi belakang, suami dekat tebing tu tangki minyak. Boleh tak 6 orang mana tengok. Punya jauh. Motor kecil je keris. Sebab suami kurus. Nak beri daripada dia sebelum kahwin, Masya Allah. Tengok. Hello. Orang bercinta sebelum kahwin ni surat bohong lah. Lagu cakap setuju. Memang indah. Everything is beautiful. But after marriage beautiful. Sebab apa? Lebih no overload dia punya loving dia. Ada tak bayar tanya nenda kita ni tak pun cinta pun. Ayah anda perkenal elok je kekal sampai meninggal. Kita sekarang lah, we must love first, secondly we marry. Buatlah sehari bulan. Tengok kan, ni contoh. Masuk restoran, waiter datang, so say what do you want? Give me a glass of fresh orange but 2 straw. Tahu dia jangan kedekut ke atau kira 1 gelas. Nak cerita betapa intimnya. Allahu Akbar. Minta fresh orange, termasuk biji 5 dalam tu. Yang budak perempuan sejuk, biji 5 masuk. Mana air nak gitu ya.
Suami habis sekejap. Nampak nak kedekutnya suami. Nak cerita apa dia? Lepas kahwin, tahun hari pertama kahwin, ready atas meja. Darling, wake up, take your meal please. Suami bangun-bangun tengok siap dengan dalam, dengan jam air, dengan cawan, dengan piring, dan ada air sesiada. Makanlah minum suami. Bulan kedua tahun pertama, talam dah tak ada, tinggal jaknya saja dengan air berpiring. Bulan ketiga jak dah tak ada, yang ada piring, cawan, berair. Bulan keempat piring tak ada, cawan dan berair. Bulan kelima cawan ada, air tak ada. Mana air? Alah, ambillah sendiri. Bulan ke-6 langsung tak ada. Mana air? Buat sendiri. Bulan ke-7 ceraikan kau. Tu je. Gaduh. Ya, dalam bahasa kasar kan. Kenapa dia? Sebab dalam bahasa mudahnya kita kena ingat, rumah tangga bila you kahwin aja, syaitan mula kacau. Allah kata makhluk yang paling baik yang Allah buat, siapa dia? Manusia. Allah kata dalam Quran, manusia makhluk yang paling baik yang aku cipta di dunia ini. Aku cipta jin, setan, malaikat, pokok, beruk, gajah, lipan baru, jin bara, semua. Tapi yang paling cantik apa dia? Manusia. Maka syaitan dengki dah. Syaitan dengki dah. Udah suruh sujud pula, banyak cantik Tuhan. Dia bongkak sebab dia dibuat daripada api. Sampai mati dia dengki dengan kita. Nabi kata, inna syaitana la yajri bimajra dam ibni Adam. Syaitan berjalan-jalan berlari dalam urat-urat darah anak Adam. Dia tak miss walau 1 second. Ada dalam darah kita. Kalau dalaman kita ni tak ambil hati, tak jaga kawat, bercakap lepas mulut dengan pasangan, syaitan, ya, teruskan. Itu cerita syaitan. Sampai mereka macam itu. Ya, suami awak ditimbulkan prasangka buruk. Suami dah umur 63 tahun, tak pernah pakai butang baju Melayu penuh sebelum ni. Pakai orang Melayu, orang lelaki ni, dia pakai butang tak cukup. Kadang 3 walaupun lubangnya 5. Kadang-kadang butang 2 je, atas ditutup, 1 di bawah. Kain pakai lebih kurang. Tiba-tiba hari tu pula pakai semat, bajunya warna hijau, daun pisang. Songkok baru beli kat komplek, taman komplek baik PKNS. Saiz cantik, melekuk-lekuk. Ya. Kemudian pula rambut dicantik, sikat apa di guntingnya. Syaitan kata apa? Hai, kau tengok ada suami kau tu. Tanda. Abang? Yes, kata syaitan. Abang nak mana tu? Abang meeting. Meeting ke dating? Suami awak ni. Nampak tak kan? Syaitan mesti nak mempergaduhkan suami isteri. Awak ni I pakai macam ni, awak kata I nak dating. Siapa nakkan I hari ni? Walaupun memang ramai pun, kan? Siapalah I pun tak. You ni. Nampak kan? Syaitan kata, tanya lagi. I dengar cerita abang baru ni. Yalah, orang cerita bang. Syaitan kata, cerita lagi, korek lagi. Dalam apa dia? Kau boleh tutup mulut kau tak? Dah angkat jari dah. Bila suami melangkat jari ni, maka nilai peradaban, value seorang wanita sudah jatuh. Akhirnya bergaduh. Sebab apa? Kena ingat, gigih dalam cabaran. Gigi ni gigih dalam ujian Allah beri dalam rumah tangga. Kena sabar-sabar banyak, ya. Ini rumah tangga, insya-Allah. Dan saya yakin kalau nenda-nenda di sini, bona-bona yang sudah berumur, yang still masih bersama dengan suami, atau suami dah meninggal dunia, atau isteri meninggal dunia, tengok bagaimana. Saya yakin datanglah buat asesmen kajian kepada dia orang. Memang antara ciri ialah jangan berprasangka buruk dengan pasangan. Ya. Saya sekarang ni kami sedang buat, insya-Allah,
bulan 11 ni 39 episod saya pengacara dalam Astro-Oasis, dalam segmen baru mungkin menggantikan segmen Ustaz Kazim. Aku terima jodoh tu kan. Jadi lepas dia habis, slot saya lebih kurang 39 episod. 106 bermula pada hujung bulan 11. Saya dengan artis-artis Raja Lawak, buat program agama. Sahabat-sahabat semalam, hari ni cuti, semalam dengan Sharifah Syahira, besok dengan Alung Cham, lusa ada 6 lagi slot, ada lagi 6 episod dengan Nabil dan juga dengan Jeff Sepah tu. Kalau ibu-ibu bona-bona nak pergi tengok, boleh pergi ke kuis Kuala Islam Selangor, sebab start Muslim dengan rasa 2 hari je balance sampai malam. Mana dah tahu Persatuan Wanita Shah Alam nak pergi, naik bas sendiri nak pergi, kita tak taja bah. Mahu ni alhamdulillah daripada Melaka, daripada Negeri Sembilan datang, ramai penuh studio tadi. Nak beritahu apa dia? Nak cerita apa dia? Antara perbalahan antara artis dengan artis. Suami artis, isteri artis. Saya kata you nak kerja-kerja lah, tapi jangan berprasangka buruk. Awak dah bagi suami awak jadi pelakon, pegang sana, pegang sini. Tiba-tiba awak nak sangka buruk, awak nak cemburu, memang tak kena lah. Kemudian awak bila kerja pula jadi pelakon, awak dipegang sana, pegang sini. Memang dalam Islam memang tak boleh lah. Tapi nak cerita, kenapa wujudkan benda macam ni? Kenapa sebelah apa kahwin? Tak ada masalah. Ini ujian. Kalau tak sabar, hujan. Itulah kerjanya. Apa hujan? Hujan air mata, dan air yang turunnya intim dengan pasangan. Alhamdulillah. Betul. Ada orang isteri meninggal hari ini, petang besok suami pun sertai. Ada orang suami pergi hari ini, minggu depan suami pun kembali ke ilahi. Ada orang, saya mereka je, aku tanya ayah hang dan sebagainya. Nampak kan? Ada orang belah Perak, suami dia balik daripada Bendang, orang pegang serai. Aku duk lapang nak makan ni, bubur lah, buat bubur boleh tak? Abang ni meradah nak petang-petang ni buat bubur nak cari mana nak rendam ni. Payah bagi tahu awak. Tak apa. Abang pi tengok hari ni ada pekan pasar malam, pergi tengok. Nak masak mana dah. Suami dia pun pergi naik motor. Dalam pukul 6 lebih nak maghrib. Tengok kat maghrib tak balik-balik. Tak balik-balik. Tiba jiran kata, contohlah panggil, Kak Ma, Assalamualaikum Kak Ma. Mak Ma. Ni, siapa ni? Lan ni nak. Ada apa Lan? Pak Din. Kenapa? Accident dengan lori. Terkejut kan? Tengok dia pukul terlapak, ambil tudung kain batik je lah, bubuk tu, lari pergi tengok. Abang tengok motor berselerak, tapi dalam bakul ada 2 bungkus bubur kacang. Waktu tu bukan dia menangis kat Pak Din, dia menangis kat bubur kacang. Kalau aku masak bubur kacang ni, tak begini dengan aku abang. Itu lebih kurang menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada berguna. Maknanya malam pertama orang mai tahlil, dia buat bubur kacang. Lalu je orang buat ayam masak merah, dia buat kacang merah, bubur kacang. Malam kedua bubur kacang lagi. Malam ketiga, seminggu tu terus bubur kacang. Imam tu mikir panjang, semalam ku cirit 6 kali. Bukan keluarnya lagi, keluar bubur kacang je. Bila tu nak buat kenduri 40, 2 minggu lah. Biasa orang Melayu kan ada kat upacara macam Hindu tu ada macam biasa lah kan. Nak buat kenduri ke 14. Doa malam 14. Bila tanya, Mak, masak apa malam ni? Orang Banjar. Masak apa malam ni? Bubur kacang. Lemak ni bubur kacang. Tak apa, saya hantar siok je lah baca tahlil. Tak ada perginya sebab bubur kacang.
Nek rosak punggung imam tu buatnya. Asyik berak je kerja. Ni contoh lah kan. Lain pada menyesal dahulu pendapatan. So kena intim rumah tangga ni biasalah cerita macam ni sebut tadi. Dan yang terakhir, Allahu Akbar, rumah tangga bahagia bila ada anak anda yang soleh-solehah. Tengok naik tangga ni, ya, bukan senang nak bergurau dengan bondanya. Ulang tahun bonda saya 25 kali 2. Aku berkejut. Berapa orang bonda dia? Berapa orang bonda dia 25 kali 2? Rupanya 25 kali 2 tu 50. Bukan senang anak nak boleh bawa hiburan kepada mak bapak. Berapa ramai mak bapak menangis kerana anak-anak jahat tak sudah. Nampak tak? Tengok anak, kenal anak teriak. Sebab apa? Perangai. Ada orang di Taiping, hari-hari dia menangis, suami sudah pergi meninggalkannya, yang ada bersamanya dengan seorang anak tunggal wanitanya. Ini kisah di Taiping, tempat bapak aku ulang, kawasan bapak saya. Tuan-tuan sekalian, tapi anak buat benda yang tak patut. Anak perempuan sosial lebih, hari-hari mak dia menangis. Akhirnya anak perempuan kena apa? Kena penyakit HIV. Na'udzubillah min zalik. Ada anak seorang, 2, 3 orang mengaji tak pandai pun. Ada orang, dusun banyak, anak mengaji rajin, anak 4 orang. Ini juga kisah benar. Anak 5 orang, 4 orang pandai-pandai, doktor ke benda engineering dan sebagainya. Ada anak nombor 3 yang siangah tu, yang sialang tu, mengaji tak pandai, duk kerja kampung, ambil buah kelapa, ambil buah petai. Ini di Perak cerita ni. Ambil buah petai, ambil durian. Bila bapak pun sekali ambil, bapak balik letih, singgah kat warung, tengok skrip bapak dia. Contohlah, ini nama yang tidak terkena pada pihak, berkebetulan semata-mata, rekaan semata-mata. Pak Din, banyak petai? Adalah sikit. Banyak petai siapa ambil? Alah, dia siapa lagi? Anak-anak tak balik ke? Anak-anakku korang kan tak tahu, dia orang ni sibuk. Yang ada adalah seku beruk kat rumah tu. Dia panggil nombor 3 tu beruk. Memang beruk berkejut tu. Sebab dia pakar naik pokok petai. Pokok petai ni bukan betul besar tiang tu, besar dari sandar tu. Kalau kita nak peluk pokok tiang bukit, pokok tiang bukit pula, pokok petai bukit, bukan jenis tanam, benih jenis dulu tu, punya besar. Tapi dia naik pokok petai, beruk pun diistighfar, wish kata. Beruk kata ni market aku habis dah. Sampai kita, adalah beruk aku kat rumah seko. Bila orang kata, orang makan kena, jadilah ada beruk lah Pak Din. Bila Pak Din jatuh balik, dah ambil buah durian, jatuh terbalik, motor handai dia, anak turun dekat Malaysia, tak boleh balik. Anak ni lah, beruk ni lah pergi ke dusun. Dia tahu dah mana bapak pergi dusun. Lalu dia tak tengok bapak dia dah cungak-cungak. Beruk ni lah angkat motor, beruk ni lah papa buat balik. Dan beruk letak dalam rumah, maka beruk ni letak bapak beruk ni. Ada anak beruk, bapak beruk lah. Maka beruk ni lah dikatakan panggil imam, bila meninggal beruk ni juga uruskan jenazah. Anak-anak yang bukan beruk langsung tak balik. Masa nak mati dah tanam baru balik. Yang seorang balik hari ketiga sebab sibuk. Bukan duduk di Jepun, duduk di Malaysia. Nampak tak? Hari kedua. Orang kata apa? Orang apa? Baiklah ada beruk ni. Tapi dia tak marah bapak dia. Dia anak soleh. Beruk ni lah pergi surah, cuci tak cicak. Bila tak datang dia bang, walaupun bang tak datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asalkan bang sudahlah. Kadang-kadang Bilal imam tak datang, dia jadi imam. Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang bayar 2 orang je. Surah kampung. Beruk ni lah yang peringkatnya tolong anak, tolong bapak. Yang hak lain dia beradik tak balik. Yang balik pun paling awal selepas orang dah langkah 40 langkah dah tinggalkan kubur. Dalam bahasa mudah, tapi yang dipanggil beruk dia tak marah. Dia lah doa.
kat ayah dia. Dia dah doa kat surau ayah dia sekian. Nak dapat anak soleh bukan bermakna anak mengaji tinggi hebat. Lepas tu Nabi dah dia, orang yang mati tinggal 3 benda je. Yang mati tinggal 3 benda saja, 3 perkara je. Nabi tak sebut anak soleh nombor 1, Nabi sebut anak soleh nombor 3. Sebab bukan senang nak dapat anak soleh. Nabi sebut apa? Harta yang disedekahkan, yang jadi harta jariah. Ilmu nombor 3, anak soleh. Anak soleh bukan senang nak dapat. Tambah kita pula duk bayangkan, kalau hang mengaji sekian, macam mana hang nak sambung masuk universiti, macam mana hang nak dapat kerja. Itulah mentaliti orang Melayu. Tengok, bab agama ni tak nak salah lah. Nak dapat anak soleh, kata para ulama, syarat-syarat biar dia kenal agamanya. Anak yang soleh dengan syarat dia kenal agama dia. Kurang-kurangnya solat, dalam bahasa mudahnya, insya-Allah didik anak solat. Sayyidina Umar kata, orang kalau tak solat ini, tentera kita kalau perang pun kalah. Polis kalau tak solat, polis-polis pun kalah, tewas dengan jenayah. Bila anggota tentera dan pegawai keselamatan tak solat, yang bunuh Puan Norzita binti Abi Talib, pegawai Ambank yang uruskan kewangan budak-budak Raja Lawak tu, dia diuruskan duit, dia mati berkecai kepala dia. Yang bunuh tu, dalam bahasa mudahnya, walaupun saya tak tahu dia tembak sengaja ataupun memang tembak dengan sengaja, kadang-kadang mungkin dia tu tertembak kawan tu, ya, teman sekalian, yang penting dia bunuh kawan tu. Sebab puan-puan tanyalah, confirm dalam bahasa mudahnya, bab solat selalunya orang tinggalkan dulu. Sahabat kita motivasi di Balai Polis di Kuala Terengganu, 70 orang anak-anak rempit malam-malam buta. Kebetulan ketua balai baik dengan dia, pilih khidmat ceramah bla bla bla. Soalan dia, solat memang semuanya tak buat. Nak jadi anak soleh, hebat terus nak mengaji, hebat harta berkekayaan, tapi solat tak ada, belum nama soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kan bagi kat mama saya macam-macam, saya bagi rumah besar, saya bagi rumah banglo, saya bagi, tapi saya sendiri pun tak hidupkan diri you baik dengan Allah. Nonsense. Allah tak terima kita jadi anak soleh. Ini sebagai contoh dia. Dan moga-moga insya-Allah kombinasi BAHAGIA ini, maka lahirlah rumah tangga yang bahagia dunianya dan akhiratnya insya-Allah. Dan akhir kata dalam bahasa mudahnya, ya, apa kata Nabi SAW yang bermaksud mafhum dia, kebahagiaan rumah tangga itu antaranya ialah disebut 3 je. Isteri yang baik atau pasangan yang baik. Yang kedua, rumah yang sempurna. Yang ketiga, kenderaan yang selesa. Nak tambah lagi, jiran-jiran yang baik, kawan-kawan juga kawan-kawan yang baik. 5. Tapi 3 nak bincang. Untuk rumah tangga kita ni, interior, internal, rumah tangga kita ni, pasangan dia baik, bahagia. Yang kedua, rumah yang sempurna, sesuai dengan apa yang dapat. Saya pun harap-harap mana rezeki saya akan datang, saya nak buat rumah jadi sebiji. Yang tengok, it's not impossible thing, because you need everything. Nampak tak kan? Tak mustahil. Dulu duduk rumah buruk kat Balai Dakwah Jeram, gaji saya RM300 je. Mamangku sekalian, rumah tu bila hujan malam tak tidur, duduk tampat. Tuhan bagi rezeki. Kerajaan negeri Selangor lantik jadi imam masjid daerah, 8 tahun dapat rumah quarters cantik. Lepas tu berhenti 2006, beli rumah, alhamdulillah. Beli kenderaan, pakai Opel Gemini dulu ni. Saya ingat lagi, sampai kat Glenberry depan tu, kereta aku mati, hujan lebat. Nak start tak boleh, bini keluar air mata. Bila suami dia agak mewah, agak kaya, agak senang, jangan simpan lagi Opel Gemini tu, jual je. Bukan bongkar, tapi kenderaan yang selesa. Itu contoh dia. Ikut mampu suami lah. Jangan gaji 1,200 nak beli Ferrari. Ferrari buat dengan kotak buluh boleh lah. Buh enjin, motor depan, pakang tekan, orang ke mana, kereta ke mana.
Nampak ada kan? Sesuai dan dikatakan dia, iaitu ayat sendiri. Dia nak beritahu akhir kata, once upon a time seorang sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, alimni du'a ad'u bihi. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa agar aku berdoa dengannya. Nabi kata apa? Bacalah doa ni. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Boleh kot? Boleh kot tak? Saya ajar sikit. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Sebab tu apa benda pun kalau berlagu cepat dapat. Betul. Budak tadika 5 tahun, cuba aja ngaji dia, Allahumma barik lana. Lambat tu bila ustazah guru tadika tu buat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina wa qina wa qina wa qina wa qina adzabannar. 5 kali hafal terus. Adik baca doa, adik suruh dia baca time kita makan. Allah, kita lama dah nak makan macam ni, dek. Baca besoknya Allah waqina waqina. Ada 4 orang anak ramai, aku ni 7 orang anak. Dia buat gitu, waqina waqina. Kita kata macam ni biar bapak dah baca doa, lambat benda dah kering dah kekuah dia. Budak-budak macam tu bukan saya nak buat. Datuk-datuk dan datuk macam tu budak dia. Tapi biasakan manusia ni sukakan hiburan. Allahumma ghfirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Apa maknanya? Nabi kata kau baca doa ni 3 je. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, bahagiakanlah rumah tanggaku. Ya Allah, berkatilah rezekiku. 3 benda je. Ampunkan dosaku, bahagiakan rumah tanggaku, berkatilah rezekiku. Sahabat apa dia? Ya Rasulullah, adakah hanya doa itu yang perlu ku baca? Nabi tak apa kena lagi. Kalau dosa dah terampun, rumah tangga bahagia, rezeki berkat, Allahu Akbar. Ni'matun min ni'amillahi ta'ala. Satu nikmat daripada nikmat-nikmat Allah. Dahlah kaya raya jutawan, kemudian pula Allah ampunkan dosa dia, udahlah pula rumah tangganya bahagia, insya-Allah. Maka dapatlah kecap bahagia rumah tangga dunia dan akhirat kelak, insya-Allah. Dan akhir kata, jangan lupa antara perbuatan disebut oleh Nabi yang nak memanjangkan umur, nak mengurangkan sakit, apa dia? As-sadaqah. Kena banyak bersedekah, maka umur kita dipanjangkan, insya-Allah. Moga-moga kesihatan kita kesihatan yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengku saya cakap itu saja. Jam lebih kurang pukul 3.56 dan moga-moga insya-Allah segala nama dan sekali ulang balik kepada Raja Tuh Puan Azrina. Saya ucapkan lagi selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran kali yang ke-50 lah. Tengok situ Big 50. Benda dah makna dia tu 50 besar. Jadi insya-Allah moga-moga ingat kata Imam Al-Ghazali, if you are 40 years old, Imam Al-Ghazali kata, if you are 40 years old, kalau betul orang putih khusus bubuh diri lah tu.
jika kamu sudah mencapai 40 tahun, amal kebaikan kamu belum dapat mengalahkan amal kejahatan kamu, maka itu tanda-tanda orang yang sengsara. Ya. Dan bila Nabi sebut umur umat aku 60 tahun, maka ada para hukama kata, orang kalau dah capai umur 60 tahun, kalau dia berubah dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau 60 tahun belum berubah, na'udzubillah, susah nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah, James Bond said, tomorrow never die, but we will die. The problem, we don't know how and when, and which we want to die. So what is your preparation to die for your tomorrow die? Fikir-fikirlah yang terbaik insya-Allah. Ya. Wallahualam, moga amalan kita jadi peneman kita dalam ummah Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin wa syakirin, hamdal sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا حنان يا منان. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Di petang yang mulia ini Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa pengkerabat kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, dan seluruh muslimin muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kami menuju ke rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bersempena dalam majlis meraihkan hari ulang tahun kelahiran Raja Tuk Puan Azrina Raja Razali Al-Hajjah. Ya Allah, Engkau berikanlah kesihatan yang baik pada dirinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah usianya yang ada ya Allah dengan amalan-amalan yang mulia ya Allah. Di samping suaminya yang tercinta Tengku Datuk Sulaiman Jalil Shah ya Allah, di samping bersama anak-anaknya yang soleh dan soleh ya Allah, agar mereka bersama-sama menjadi keluarga yang diberkati-Mu ya Allah, menjadi keluarga-keluarga yang soleh dan solehah, yang menurut dan yang patuh tunduk pada agama-Mu ya Allah. Jauhilah ujian balak bencana kata keluarga mereka ya Allah, dan juga kebetulan keluarga kerabat mereka ya Allah, kepada tetamu-tetamu yang hadir pada petang yang mulia ini ya Allah. Seluruh muslimin dan muslimah ya Allah, jauhilah daripada ujian-ujian yang tidak dapat kami dan mereka menanggung ujian-Mu itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Halim, ya Karim, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang dirahmati-Mu ya Allah,
dan jadikanlah perpisahan kami ini ya Allah perpisahan yang dipelihara ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memelihara kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang melindungi kami ya Allah. Engkaulah yang melimpahruahkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Tidak siapa lagi yang dapat kami adui masalah kami ya Allah, melainkan kami adu hanya saja kepadamu ya Allah. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, Engkau perkenanlah permintaan kami ini ya Allah. Rabbi ja'alna muqimi ssalati wa bi dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa majlisana hadha innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.